الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia Allah diberikan kesempatan kepada kita pada waktu ini untuk kita bersama berada di dalam suatu majlis seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisud dzikr raudhatun min riyadil jannah. Majlis zikir itu adalah daripada taman-taman syurga. Majlis zikir itu termasuk padanya kita berzikir, bersalawat, termasuk padanya majlis-majlis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana majlis zikir ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan di antara taman-taman syurga. Jadi alhamdulillah sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini pertama kali saya sampai di Masjid Al-Mujahidin. Jadi semua ni para mujahid belaka. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan mereka yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billah." Sesungguhnya mereka-mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah itu adalah di antara mereka yang beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang datang pada hari ini yang mengimarahkan rumah-rumah Allah ni termasuk di dalam ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Makna beriman di sini bukanlah yang tak datang jemaah itu tidak ada iman. Tapi ulama menafsirkan makna man amana billah, makna mereka yang beriman kepada Allah itu iaitulah mereka yang sempurna iman. Iaitulah mereka yang sempurna imannya. Kalau kita ni hebat mana pun tuan-tuan, kalau kita ni orang yang baik macam mana sekalipun dengan kuat bersedekah, infak dan sebagainya, kalau dia tu tak boleh datang ke rumah Allah belum sempurna iman dia. Kerana tuntutan sembahyang jamaah ini adalah tuntutan yang sangat berat. Sehingga kan di setengah-setengah mazhab hukumnya adalah wajib sembahyang berjemaah 5 waktu ini. Tapi di sisi kita pendapat yang muktamad si Imam Syafi'i, pendapat muktamad di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah adalah dipanggil sebagai sunat muakkad. Sunat muakkad. Ada juga pendapat menyatakan fardu kifayah. Ala kulli hal tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih di antara mereka yang ramai-ramai. Masjid ni tutup lama dah, kemudian baru nak buka. Dah nampak semakin surut dah masjid kita. Ustaz, soft sampai belakang. Memanglah sampai belakang dah, kita dah jarak-jarak. Dah jarak-jarak dah. Jadi nampak soft sampai ke belakang lah. Cuba rapatkan soft, nak tinggal berapa soft. Bukan di sini saja tuan-tuan, di masjid saya pun lagi itulah. Nampak penuh je masjid. Tapi itu dah di jarak-jarak. Sebelum masjid itu di jarak-jarak, kita sampai ke belakang juga soft kita. Tapi sekarang dah buka masjid, tempat yang sama juga dengan keadaan yang jarak-jarak. Maknanya ada kekurangan lah, boleh kita kata hampir separuh. Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan insya-Allah Subhanahu wa taala, jadi pagi ini saya nak menyentuh sedikit berkenaan dengan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita berada di dalam bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nak balah tuan-tuan, betul kan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Kerja dia nak balah je kerja dia. Benda-benda lagi tu semua dia nak cari pasal semua. Bila pun tak apa, ada pendapat kata 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal. Asalkan ada pendapat yang mengatakan tak apa, kita berlapang dada lah. Jangan kita nak pakai hak kita saja. Tak boleh nak terima orang. Baik, jadi kita tak baiklah macam tu. Satu perkara yang tidak sihat. Jadi kita saja-saja suka nak cari pasal, cari gaduh dengan orang. Yang pentingnya kita sempurna bulan orang kata kelahiran Nabi SAW ini, kita kena melipat gandakan ingatan kita kepada Nabi. Hakikatnya bukan di bulan Rabiul Awal sahaja tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat kepada Nabi. Ingat kepada Nabi ni tuan-tuan hari-hari. Ingat kepada Nabi ni tuan-tuan setiap saat. Ingat kepada Nabi ni tuan-tuan setiap minit. Ingat kepada Nabi ni tuan-tuan setiap ketika.
kena ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rabiul Awal sahaja. Macamlah kita Malaysia ni, kita tahu kita ni merdeka, merasakan kebanggaan kita. Merdeka tu bukan masa merdeka sahaja. Kita rasa kasih pada negara kita bukan masa time merdeka saja, bulan merdeka saja, tidak. Setiap masa kita kasih kepada negara kita. Tapi bila bulan merdeka, lagi-lagilah kita melipat gandakan. Sebab bulan itu sempurna kita merdeka, contohnya. Begitulah juga tuan-tuan, bila masuknya bulan Rabiul Awal, itulah bulan yang masyhur bila kita sebut dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kenalah melipat gandakan lagi ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kita kena menurut apa sahaja yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada segala sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah dikehendaki dengan sunnah, iaitulah ma sadara minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Ya, dikatakan sunnah Nabi ni apa sahaja yang datang, ma sudira, apa sahaja yang terbit, apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin daripada perkataan, wa af'alin daripada perbuatan, dan daripada iqrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, kita sangat berterima kasih. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pilih kita ini untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu ni minta, seumpama mana Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dijadikan di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah berkenaan dengan saudaranya, yakni saudara Musa alaihissalam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Allah Taala ceritakan berkenaan dengan kelebihan Nabi dan kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Musa alaihissalam minta, wahai Allah, jadikan aku di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak tuan-tuan. Nabi-nabi sekalipun walau mereka berkeinginan nak menjadi umat Nabi, tapi mereka tak dipilih Allah. Kita ni tak tahu ke mana ni tuan-tuan. Yang ahli maksiatnya, yang kita ni ibadatnya tak setara mananya, yang kita ni zikir pada Allah pun tak ada, yang kita ni sembahyang pun tunggil balik lagi, yang kita ni tak jaga pun ibadat, yang kita ni sedekah pun kedekut. Tak tahu ke mana kita ni, tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala bila Allah pilih kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat yang paling banyak mendapat syafaat daripada nabi mereka. Di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat mereka lah yang paling awal akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lah orang yang pertama bersama dengan Nabi, mereka akan melintasi titian Siratul Mustaqim. Dan umat yang pertama akan minum haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tuan-tuan. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi benda ni manusia dia tak ambil peduli tuan-tuan. Sebab perkara-perkara gaib ni manusia yang kurang iman dia tak kira tuan-tuan. Dia tak peduli. Sebab berkenaan dengan syurga, neraka, syafaat, hisab, apa semua ni, rahmat, kasih sayang Nabi dan sebagainya, benda-benda gaib ni tuan-tuan, kebanyakan manusia tak ambil peduli. Jadi mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala buka pintu hati kita, bersihkan hati kita, kita sensitif benda-benda begini, dan kita merasakan keberuntungan kita menjadi umat Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW menghadiahkan kepada kita banyak perkara. yakni Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada jahiliyah kepada iman. Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada menghina kaum wanita kepada memuliakan kaum wanita. Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada bermusuhan kepada kasih sayang. Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada kehinaan kepada keagungan. Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada bunuh-membunuh antara berkasih sayang. Dan Nabi SAW mengeluarkan manusia daripada berpenyakit kepada kesihatan. Jadi banyak lagi kalau kita nak ceritakan jasa Nabi kita SAW. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah itu indah, Nabi itu cantik, Nabi itu sempurna kejadiannya. Makna sempurna kejadian ni dari segi manusia ini tak ada makhluk yang lebih sempurna daripada Allah Ta'ala ciptakan Nabi SAW.
Dan Nabi SAW akhlaknya mulia. Nabi SAW akhlaknya mulia. Nabi SAW berkasih sayang. Nabi SAW terpelihara daripada dosa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi membawa kita kepada berhukum hakam. Nabi membawa kita kepada berkasih sayang. Nabi membawa kita kepada mengikut kepada sunnah, daripada ajaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan pengutusan engkau itu membawa rahmat bagi sekalian alam. Nabi kita ni tuan-tuan, Allah Taala utuskan untuk mendapatkan, untuk orang kata alam ini mendapat rahmat. Bukan manusia sahaja, seluruh alam ini untuk mendapat rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena kenal, wajib kita kena kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada Rasul itu, Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ikutan yang baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wajib kita bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wajib untuk kita mengenali siapa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak kenal tuan-tuan? Kita nak kenal tidak dapat tidak dengan ilmu. Dan kita nak kenal tidak dapat tidak dengan keimanan. Maka dengan Rasulullah kita mendapat Islam, daripada Rasulullah kita mengetahui ihsan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Sayyidina Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu lepas daripada aku cinta kepada diri aku sendiri ya Rasulullah." Maksudnya dia datang kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, lepas pada diri aku ni ya Rasulullah, tak ada dah orang yang aku kasih melainkan aku kasih kepada engkau ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, kalau begitu iman kau belum sempurna." Kata Rasulullah, "Ya Umar, kalau begitu iman kamu belum sempurna." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu menjadikan aku terlebih kamu kasih daripada anak-anak kamu, daripada ibu bapa kamu, dan daripada manusia keseluruhannya. Umar ni hebatlah tuan-tuan. Jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tak ada dah ya Rasulullah orang yang aku paling kasih melainkan lepas pada diri aku." Dia kasih diri dia dulu. Melainkan lepas pada diri aku ni ya Rasulullah, aku paling kasih kamu ya Rasulullah. Tak ada dah anak isteri aku ke siapa, tak dah engkau ya Rasulullah. Setara tu pun tak lagi, makna belum sempurna iman lagi. Maka kata Nabi, tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu menjadikan aku, kata Nabi SAW, lebih kamu kasihi daripada anak-anak kamu, lebih kamu kasihi daripada ibu bapa kamu, wan nasi ajma'in, dan lebih kamu kasih daripada manusia keseluruhannya, kata Rasulullah SAW. Maka Umar pun kata, "Ya Rasulullah, mulai daripada hari ini engkau lebih aku kasih daripada diri aku, lebih aku kasih anak-anak, ibu bapa dan manusia seluruhnya ya Rasulullah." Maka kata Nabi, "Sekarang ya Umar, sekarang baru sempurna iman kamu." Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa Nabi ni kita kena meletakkan lebih daripada diri kita sekalipun. Mesti kita mengutamakan Nabi SAW. Ini bukan kita kata nak, oh ini semua ni nak ta'assub. Ta'assub ni tuan-tuan, dengan Nabi tak apa ta'assub tuan-tuan. Sebab Nabi ni utusan Allah. Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia orang kata apa, tidak melakukan maksiat, terpelihara daripada dosa. Kita tak apa ta'assub, tapi ta'assub kita bukan seperti ta'assub Nasrani dan Yahudi. Ta'assub orang Nasrani ini kepada Nabi mereka hingga mengangkat Nabi mereka itu ke martabat Tuhan. Kita tidak hingga mengangkat martabat Nabi kita itu Tuhan. Kita sedar Nabi itu utusan Allah, Nabi itu hamba Allah, bukan Tuhan. Tapi orang Nasrani menjadikan Nabi mereka itu sebagai Tuhan. Itu ta'assub yang tidak dibenarkan kalau macam tu. Kalau kita nak kasih Nabi kita, nak banyak selawat kepada Nabi kita, nak meroikan Nabi kita, nak apa semua, tak apa, kita ta'assub kepada Nabi SAW dengan kita mengetahui batas-batasnya. Adapun kepada manusia lain, manusia biasa, tak boleh ta'assub tuan-tuan.
Manusia biasa tak boleh taksub dia baik mana pun tuan-tuan. Kita tengok Allah tak ada orang lain dah. Kena berhati-hati tuan-tuan. Manusia ni tak akan terlepas. Nabi kata, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in at-tawwab. Nabi kata setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Sebab tu dengan manusia tak boleh taksub. Oh dia ni hebat ni, aku tak ada jumpa orang lain, inilah wali, inilah itu, inilah ini. Tak ada orang macam dia dalam Malaysia ni, tak ada dalam dunia ni. Berhati-hati tuan-tuan. Manusia akan melangkah, kadang-kadang manusia akan melakukan kesalahan. Jadi jangan sebab kita taksub, kita sampai dah tak nampak salah silap dia dah betul belaka. Jadi manusia sama manusia kita tidak boleh taksub sampai setahap ini. Tapi dengan Nabi kita, ya. Kita kena segala-galanya Nabi. Tapi bukan macam orang Nasrani dan orang Yahudi. Kita tahu batas-batasnya. Nabi itu pesuruh Allah, Nabi itu hamba Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena kasihkan Nabi SAW lebih daripada kita kasih daripada orang lain. Seumpama mana seorang sahabat radhiyallahu anhum, iaitu namanya Thauban. Thauban ni tuan-tuan seorang sahabat yang selalu datang sembahyang awal. Thauban ni selalu berada pada saf yang pertama. Dan satu ketika tuan-tuan, Thauban ni tak kelihatan beberapa hari. Nabi ni tuan-tuan, kalau dia tengok sahabat tak ada, dia tahu tuan-tuan. Dicam, mana pergi mana pergi sifulan, mana pergi sifulan. Nabi ni dia tahu tuan-tuan. Jadi apabila dah beberapa hari tidak datang Thauban ni, maka Nabi SAW tanya dekat sahabat yang lain, mana pergi Thauban ni? Ya Rasulullah, kami pun tak nampak ada beberapa hari dah. Maka Rasulullah SAW utuskan beberapa orang sahabat pergi tengok Thauban, apa cerita dia. Tengok alertnya Nabi ni kan, ambil berat, tak datang jemaah. Kita tak datang jemaah, tak adalah nazir ke imam pergi cari sampai rumah kan? Tak adalah pula kan? Tapi Nabi ni sahabat tak datang, pergi cari. Maka hantar beberapa orang pergilah ke rumah Thauban. Bila pergi ke rumah Thauban, ada sahabat-sahabat pun ketuk pintu, ketuk pintu. Tak lama keluar Thauban. Muka pucat lesi, kering. Maka kata sahabat, ya Thauban, kenapa kau tak datang jemaah ya Thauban? Maka kata Thauban, wahai sahabat, aku ni sakit. Aku sakit. Maka sahabat-sahabat pun bagi tahu, ya Thauban, macam inilah kami ni sampaikan utusan Nabi nya, sampaikan perkhabaran daripada Nabi. Nabi minta supaya kau ni datang masjid. Nabi panggil kau ya Thauban. Tak apalah, jadi sahabat pun tak apalah tuan-tuan. Sakit-sakit pun dah Nabi panggil tuan-tuan. Dia pun siap-siap lah. Siap-siap kemudian dia pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Bila pergi sahaja kepada Nabi SAW, Nabi pun tengok Thauban. Ya Thauban, mahalaka ya Rasulullah. Kenapa engkau ni ya Thauban? Muka pucat lesi, badan kering, siapa orang tak makan. Maka Nabi SAW pun tanya, ya Thauban, kenapa ya Thauban? Maka Thauban pun cakap, ya Rasulullah, hamba sakit ya Rasulullah. Saya sakit ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, ya Thauban, kau sakit apa ya Thauban? Aku ni sebenarnya Rasulullah pusing satu kali. Aku pusing satu kali. Apa yang kau pusingkan wahai Thauban? Aku pusing ya Rasulullah, aku pusing saat perpisahan aku dengan kau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ditakdirkan engkau ataupun aku pergi dahulu ya Rasulullah, aku risau itu adalah saat terakhir aku bertemu dengan kau. Aku tidak tahu adakah aku boleh bertemu lagi dengan kau ya Rasulullah di akhirat kelak. Ya Rasulullah, kalaulah nanti ditakdirkan aku ini masuk syurga ya Rasulullah, sudah pasti syurga aku ni tak serupa dengan syurga kau ya Rasulullah. Kedudukan syurga aku dan kedudukan syurgamu ya Rasulullah tentu tak serupa dah ya Rasulullah. Engkau tentulah tempat yang paling tinggi ya Rasulullah. Aku ni nak duduk mana ya Rasulullah? Dan ya Rasulullah, kalau tempat aku dalam neraka ya Rasulullah, memang tentulah aku tak jumpa engkau dah ya Rasulullah. Tak jumpa dah ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun tersenyum. Dan sahabat menangis tuan-tuan. Sebab apa? Pusing ini ya. Dia kata dia kalau terbuku di dalam hati dia ni, dia luahkan kepada Nabi SAW. Tangis dengan air mata dia, cerita benda ini kepada Nabi SAW. Cuma ya, Nabi SAW hanya tersenyum sahaja. Nabi kata, ya Thauban, anta ma'aman ahbabta. Nabi kata, ya Thauban, engkau nanti di akhirat kelak akan duduk sekali dengan siapa yang kau kasih ya Thauban. Maknanya tuan-tuan, kalau Thauban kasih sangat kepada Nabi,
Dia nanti akan duduk nanti di akhirat kelak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terpisah dah. Akan duduk sekali dah juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat Thauban dengar macam ni, tuan-tuan, muka daripada pucat kesing berubah, muka jadi merah semula, tuan-tuan. Ceria kemudian. Sahabat-sahabat pun seronok, riang. Dan sehingga setengah daripada sahabat berkata, aku tak pernah dengar perkhabaran yang lebih menggembirakan daripada apa yang aku pernah dengar hari ini. Di mana Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti di akhirat akan dibangkitkan serta dengan siapa yang kamu kasih. Masya Allah. Kalau kita kasih dengan Rasulullah, insya-Allah kita akan dibangkitkan serta dengan Rasulullah. Kalau kita kasih dengan artis, tuan-tuan, bangkit dengan artis nanti kita. Kalau kita kasih dengan pemain bola sepak, bangkitlah dengan pemain bola sepak. Tapi kalau kita kasih kepada Rasulullah, nanti kita akan dibangkitkan kelak di akhirat nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita perlu untuk merasa syukur di atas Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pastinya tuan-tuan, kita ini berkelayakan untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan syafaat yang paling banyak daripada kalangan manusia yang akan diperolehi adalah syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah dikatakan tadi Nabi itu merupakan rahmat. Rahmat bukan sekadar untuk kita sahaja, tuan-tuan, tapi rahmat untuk sekalian alam. Kalau kita ni alhamdulillah, insya-Allah, dan kita ni umat Nabi, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah keberangkalian besarnya kita ini untuk mendapat rahmat Nabi SAW, untuk mendapat syafaat Nabi itu, memang insya-Allah kita dapat. Bahkan kena yakin bahawa kita umat Nabi, kita akan mendapat syafaat Nabi SAW. Tetapi bukan sekadar manusia sahaja yang mendapat rahmat, bahkan seluruh alam, bahkan tumbuh-tumbuhan juga mendapat syafaat Nabi SAW. Bahkan hayawan juga mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Bahkan batu-bata pun juga mendapat syafaat, mendapat orang kata rahmat daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tentu pernah mendengar kisah yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan tunggul kurma ataupun tunggul tamar, tunggul tamar yang menangis. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Ada orang buat nasyid pun tentang kisah ini. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu khutbahnya Nabi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang potong tunggul tamar. Tunggul tamar. Macam orang kata potong batang nyu tu lah, tuan-tuan. Batang nyu, batang pokok kelapa letak depan. Allah SWT. Diletakkan di hadapan. Maka Nabi ni kalau nak khutbah, maka Nabi akan naik di atas tunggul tamar tadi. Nabi naik situ, Nabi akan khutbah di situ. Sebab khutbah ni tuan-tuan, sunat kita naik tempat yang tinggi sikit. Baik. Jadi kebiasaannya Nabi akan khutbah di atas tunggul tamar. Jadi sahabat pun tengok dah lama dah Nabi duk khutbah atas ni. Tunggul tamar ni pun uzur dah bubuk je nampak. Maka datang beberapa orang sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau kau izinkan ya Rasulullah, izinkan kami untuk buat mimbar untuk kau ya Rasulullah. Kami nak tukang buat mimbar cantik-cantik sikit ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata silakan, tak apa. Maka dah beberapa hari, maka Rasulullah sahabat pun buatlah. Maka bila sampai waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak berkhutbah, maka dah siap dah member baru ni, maka ditukarlah batang tunggul kurma tadi ni, taklah di belakang masjid dan diletakkanlah member yang baru di hadapan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik dan khutbahlah atas member tersebut. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar bunyi tangisan. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Sahabat, kau tengok aku tengok kau. Bunyi apa betul? Bunyi semakin lama semakin kuat. Dalam hadis meriwayatkan seumpama bunyi seekor unta betina. Unta betina menangis macam mana, tak tahulah kita. Tuan-tuan, kita tak ada unta. Tapi kalau lembu, mungkin kita tahu juga bunyi macam mana lembu kan. Tapi bunyi seumpama mana seekor unta betina yang menangis. Wallahu a'lam, bunyi macam mana tak tahu, tapi menangislah. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Jadi Rasulullah pun terdiam sebentar juga daripada khutbah. Maka cari-cari cuba amati, punya bunyi tersebut datang daripada hujung belakang sana. Daripada batang kurma tersebut. Allahu Akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
turun daripada mimbar tersebut. Lalu Nabi SAW yang mulia tersebut langkah ke belakang, pergi ke belakang dan dapatkan batang tamar tadi ni. Maka Nabi SAW memperlakukan batang tamar tadi seumpama mana seorang anak kecil. Walaupun tunggul kayu, tuan-tuan, Nabi ni rahmat untuk sekalian alam. Tak adalah nak sepak-sepak tentu pasal dah. Nabi pun perlakukan seumpama mana seorang anak kecil. Nabi pegang dia, Nabi peluk dia. Dan Nabi pun tanya, wahai batang tamar, kenapa engkau menangis? Ini mukjizat Rasulullah SAW. Jangan tuan-tuan tanya pula apa logiknya batang tamar nak cakap. Nabi ni bukan serupa kita, dia ada mukjizat. Mukjizat ni amrun khariqun lil 'adah, perkara yang mencari adat, yang orang biasa tak boleh buat, tapi diberikan kepada Rasulullah SAW. Di antara peristiwa ini mukjizat Rasulullah SAW. Jadi Nabi peluk batang tamar tadi dan Nabi tanya, wahai batang tamar, kenapa engkau menangis? Allahu Akbar. Maka batang tamar tadi pun bercakaplah, bersuaralah, ya Rasulullah, dulu aku bahagia sangat ya Rasulullah, sebab engkau sering naik atas aku dan engkau berkhutbah atasku. Tubuhmu bertemu dengan tubuhku ya Rasulullah. Tak adalah detik yang paling aku gembira bahagia ya Rasulullah ketika mana engkau naik dan berkhutbah di atas aku. Aku rasa bahagia sangat ya Rasulullah. Tapi sekarang ni ya Rasulullah, engkau dah tak naik atas aku dah. Dah ada member yang baru kan. Engkau dah tak naik atas aku dah. Jadi aku sedih ya Rasulullah. Aku rindu kepada engkau ya Rasulullah. Sebab itu ya Rasulullah, aku tak tahan sedih aku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai batang tamar, enggak dah. Nabi bagi dekat dia dua option. Enggak dah. Aku doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kau dihidupkan semula. Ataupun engkau kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga bersama dengan aku. Maka batang tamar ini tadi apabila mendengar tawaran kepada Nabi SAW, maka dia pun berkata, ya Rasulullah, kalau begitu biarlah nanti kelak aku di dalam syurga bersama dengan kau ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya batang tamar itu pun diam dah sudah. Tak ada dah bunyi tangisan dia dah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyatakan, kalaulah aku tidak memujuk batang tamar ini, nescaya kamu akan mendengar dia menangis hingga hari kiamat, kata Nabi SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan. Jadi kita katakan Nabi ini pembawa rahmat, bukan untuk manusia sahaja. Dan tumbuh-tumbuhan mendapat rahmat daripada Nabi SAW. Hayawan juga mendapat rahmat daripada Nabi, di mana sebagai kisah seorang badui yang kasar datang kepada Nabi, ya Muhammad, kalau kau ni betul Rasulullah, di seluruh poket dia tuan-tuan, dia keluar bewok. Tahu bewok tuan-tuan, bok. Badui ni tuan. Dia duduk buru pergi sana pergi sini. Dia selup dia punya beg dia tuan-tuan, dia kilik, dia keluar bewok. Bewok pada pasir, bok. Ya Muhammad, kalau kau ni betul-betul Rasul, suruh bok ni bercakap. Kasar kalau betul tuan-tuan. Jadi orang biasa ni kalau kita fikir logik lah, takkanlah binatang nak cakap. Tapi itu Rasulullah, bukan orang biasa macam itu. Jadi Nabi SAW pun tersenyum. Nabi tanya, wahai Dha, kau kenal tak aku siapa? Maka Dha pun kata, wa annaka Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah pesuruh Allah. Tercengang Badawi tadi ni tuan-tuan. Duk belek Dha ni. Ya ke Dha ni cakap? Cengang-cengang dia. Dha tadi boleh bercakap. Jadi Nabi tanya lagi, wahai saudara, apa lagi engkau nak? Dia pun tak ada. Dha pun mengaku itu Nabi. Kalau aku tak mengaku itu Nabi, lagi teruk aku daripada Dha. Dan dia pun bersyahadah. Dia pun mengucap kepada Nabi SAW. Dan begitu juga bagaimana berlaku kepada kaldai Nabi SAW. Nabi ni tuan-tuan, dia ada tunggangan dia, ada kuda, ada kaldai. Nabi ni kalau nak ronda-ronda pusing-pusing dalam kampung, Nabi naik kaldai je. So pun naik Honda Cup lah tuan-tuan. Kita nak pusing-pusing kampungan, naik Honda Cup ni okey lah. Tak payahlah naik superbike, payah lah pula. Kan? Setakat kita nak naik batah bendang, nak pusing tepi sungai, naik Honda Cup je lah.
Maka Nabi SAW dia ada beberapa tunggangan, antaranya unta dia, kemudian kuda dia, Nabi ada juga keldai dia. Dan haiwan-haiwan Nabi ini diberi nama. Tandanya Nabi SAW berinteraksi dengan dia orang. Diberi nama. Kita pun kalau haiwan kita kasih sayang, kita bagi nama. Kucing di rumah kita ada nama comot, ada nama oyen, ada nama putih, tam, macam-macam lah. Kalau kita tak peduli pun, lantak pergi ke dia lah, tak tahulah nama apa pun. Sambil dia sambil singgah, minta makan rumah kita, kita main lempar laut ke dia. Tak peduli pun, tak ada pembunuh nama, sebab kita tak kasih dia. Tapi kalau kita kasih ayam pun, kita bernama lagi. Begitulah dengan Rasulullah SAW. Nabi ni hatta kepada haiwan peliharaan dia dikasih juga. Dan di antara yang kisah Nabi SAW bersama dengan keldainya Ya'fur. Keldai Nabi ini nama Ya'fur. Nama sedap ni tuan. Jangan pula pergi bunuh nama cucu Ya'fur pula tuan. Itu nama keldai Nabi tu. Ya'fur. Ya'fur ni tuan-tuan, dia keldai tu gigi pun tak ada dah. Binatang ni tuan-tuan kalau tua gigi dia gugur. Keldai tua gigi pun tak pernah ada dah. Jadi Ya'fur ni tuan-tuan, dia ni tua, tak larat, letih, lemah. Keldai tua. Tapi tuan-tuan, bila Nabi naik atas dia tuan-tuan, galak dia. Lompat sana, melompat sini. Daripada speed dia 10 km sejam, boleh lari 60 km sejam. Sebab apa tuan? Sebab suka dia. Bila Nabi naik tunggang dia, suka dia. Jadi cerita atau kisah itu, maka setelah wafat Rasulullah SAW, bila Nabi wafat tuan, Ya'fur ni dia mogok. Cerita binatang pun tahu kasih kepada Tuhan. Kalau tuan-tuan tengok kalau kucing kan, kucing ke anjing ke, kalau tuan dia mati dia tahu tuan. Dia tengok kucing, ada kisah kan, viral kucing pergi kubur, tuan dia duduk di kubur tak nak balik. Dia tahu mana tuan-tuan. Dia tahu juga, bukan kata tak tahu langsung. Haiwan ni dia ada naluri dia. Kalau orang kasih, dia kasih kepada orang tersebut. Maka bila wafat Rasulullah SAW, jadi Ya'fur ni dia mogok, dia tak nak makan. Tu menung, dia tak nak makan. Dah berapa hari dah Ya'fur ni tak nak makan tuan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun risau dengan Ya'fur ni. Bimbang dengan Ya'fur ni, siapa ni Ya'fur ni tak nak makan. Pakat-pakatlah tuan-tuan. Waktu bawa makanan bagi dekat dia, bawa orang kata daun-daun segar bagi dekat dia, bawa apa ni bijirin bagi dekat dia, tak nak makan. Itu sahabat ni pun ambil pula, bagi ni bagi, tak nak makan. Waktu pula pergi tumbuk lagi, tumbuk. Orang kata apa? Gandum ditumbuk lagi, bagi hancur sikit. Sebab dia keldai tu gigi dah tak ada dah. Bagi macam-macam makan kat dia. Tak nak makan dia, mogok dia tuan. Selang beberapa minggu dah tengok dah macam tu juga keadaan Ya'fur. Kemudian satu hari ni tuan-tuan, sahabat tak jumpa cari Ya'fur. Gimana? Mana Ya'fur ni? Dah hari dah sahabat tengok teruk dah termenung melokoh lagi tu tuan. Tentulah sahabat pun ambil berat sangatlah. Betul orang kata keldai Rasulullah. Jadi sehari tu tak jumpa dah. Hilang Ya'fur ni, pergi mana? Takkan balik kampung ke? Nak balik kampung mana tu hari tempat di situlah. Sahabat cari tak jumpa. Akhir sekali tuan-tuan tahu jumpa di mana tuan-tuan? Duduk di dalam telaga. Rupa-rupa Ya'fur ni pergi terjun telaga dan bunuh diri gitu kan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Ya'fur ni dah tak tahan dah. Rindu dia kerana berpisah dengan kekasih dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi terjun telaga tuan-tuan, bunuh diri. Masuk neraka tak tuan-tuan bunuh diri? Hayawan bukan macam kita tuan-tuan, kita tak boleh lah bunuh diri lah. Ialah haiwan ni tidak ada hukum syariat pada dia. Disebabkan dia ni tak tertanggung rindu dan kasih dia kepada Rasulullah SAW, terjun telaga dia, bunuh diri. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nak ceritakan bukan manusia, bukan kita sahaja, umat Nabi sahaja mendapat rahmat, mendapat syafaat Nabi. Bahkan hayawan, tumbuh-tumbuhan, batu-batu bertasbih di dalam Nabi, dalam telapak tangan Rasulullah SAW berselawat, bersyahadah kepada Nabi.
Dan semua makhluk ini mendapat rahmat daripada diutuskan Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ni insan yang sangat sempurna, insan yang sangat mulia, insan yang sangat kita katakan hampir dengan Tuhannya. Jadi sebab itu kita kenalah, orang kita memperkenalkan insan ini kepada anak-anak kita. Bagaimana cara tuan-tuan? Kita lah kena terlebih dahulu untuk mengubah diri kita. Kita terlebih dahulu untuk kena kasih kepada Nabi kita SAW. Kita terlebih dahulu untuk nak bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jangan anak-anak kita tak kenal siapa Nabi kita. Kenal pemain bola, kenal artis, kenal game, kenal laptop, kenal YouTube, kenal Instagram, kenal FB. Tapi Nabi kita dia tak kenal siapa tuan-tuan. Jangan, kita kenalah memperkenalkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada anak kita. Nabi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, khalaqan wa khuluqan. Khalaqan wa khuluqan. Nabi ni Allah Taala ciptakan makhluk insan yang paling sempurna, ciptaan zahir dan batinnya. Zahirnya tuan-tuan, iaitulah dari segi jasadiah Rasulullah. Yang batinnya dari segi ruhiyah, akhlaknya dan sebagainya. Rasulullah adalah yang paling terbaik. Sebab itu di dalam hadis yang lain Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita kena kenal Nabi kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Siapa dia Nabi kita, bagaimana ciri-ciri sifat dia, baru timbul kasih kita kepada Rasulullah SAW. Dan sebab itu kena mengaji tuan-tuan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis-hadis daripada himpunan Imam At-Tirmizi rahimahullah menghimpunkan berkenaan dengan hadis-hadis menceritakan kesempurnaan Rasulullah SAW. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni banyak tuan-tuan, bukan kitab Syama'il Tirmizi sahaja. Ada banyak lagi. Kitab Asy-Syifa karangan Imam yang dihimpunkan oleh Qadhi Iyad, yang dihimpunkan oleh Maulana Zakaria dan sebagainya. Banyak kitab-kitab hadis yang menghimpunkan berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan kesempurnaan Rasulullah, di antaranya iaitulah berkenaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kena kenal rambut dia macam mana, Nabi muka Nabi macam mana, gigi Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, baru timbul kasih kita kepada Nabi kita. Ini kita artis, kita kenal lebih pada orang lain. Artis suka minum apa, artis tu lahir bila, artis tu warna kegemaran dia, pakaian dia, anak dia berapa orang, asal dia di mana, kenal lah ke? Kalau Nabi kita tak ada pula mustahab tu. Sebab Nabi kita ni diceritakan lebih komplit daripada manusia yang lain. Tak adalah biografi manusia yang diceritakan lebih sempurna, perfect daripada ceritakan bab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan masuk ke dalam tandas pun dia cerita cara duduk tandas, dalam tandas pun dicerita, hingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan isteri pun diceritakan. Tak ada artis duduk mencangkung berak ke mana, tak ada cerita. Tapi Nabi kita diceritakan. Supaya apa? Sebab kita ni menjadi ikutan kepada dia. Itu Nabi SAW ni terbaik ciptaan jasad dan ruh dia ataupun akhlaknya. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bagaimana gigi kita cerita gigi Rasulullah. Sahabat ni bila diceritakan macam mana gigi Rasulullah, sahabat ni cerita wa ra'aina ka'anna nura yakhruj min fihi. Kami lihat di celah-celah gigi Nabi ni, sahabat cerita Rasulullah ni, kami kalau lihat Rasulullah, kalau Nabi senyum, kami lihat di celah-celah gigi Nabi tu. Apabila Nabi bercakap atau Nabi SAW senyum, keluar cahaya dari celah-celah gigi Nabi SAW. Keluar cahaya tuan-tuan, daripada celah-celah gigi Nabi SAW. Gigi siapa di sini yang ada lampu ni tuan-tuan? Yang keluar cahaya tak ada tuan-tuan. Melainkan kalau tersenyum takut orang lari je lah pada kita ni. Allah punya gigi dia. Nabi tuan-tuan senyum, sahabat kata ra'aina ka'anna nura yakhruj min fihi, kami lihat seolah-olah cahaya keluar di celah-celah gigi Rasulullah SAW. Rambutnya ikal dan tak kerinting, sangat tak lurus sangat. Nabi ni kulitnya orang kata putih dan kemerah-merahan, bukan putih pucat, putih melepak tak juga, putih kemerah-merahan. Dan ceritakan muka Nabi bercahaya seperti mana hadis yang direwatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cerita Aisyah ni, satu ketika Aisyah cerita, aku duduk jahit pakaian, aku duduk dalam bilik seorang-seorang ketika waktu sahur, kata Aisyah. Kata Aisyah, kuntu ukhitu fi sahri fasaqata minni al-ibrah. Aku ni tengah waktu sahur ni, sebelum masuk subuh ni, aku duduk jahit baju. Tiba-tiba fasaqata minni al-ibrah, tiba-tiba jarum yang aku duduk jahit tu jatuh, kata Sayyidatina Aisyah. Rumah Nabi ni tak ada lampu elektrik macam rumah kita ni.
Pada waktu ketika tersebut lilin pun tak ada. Aisyah jahit ni samar-samar untuk bulan saja. Cahaya daripada langit lah, bulan saja, sama-sama begitu je. Lilin tak ada, apa pun tak ada. Rasulullah susah pun tak. Maka Sayyidah Aisyah tengah jahit. Fatalabtuha, maka aku pun menggagal-gagal, aku cari jarum jatuh. Jarum tuan-tuan, tengah malam tak ada lampu nak cari. Dia cari macam mana tuan? Mengapa? Maka Sayyidah Aisyah kata, fatalabtuha, aku pun gagal jarum, cari jarum tadi ni. Maka kata Sayyidah Aisyah, tiba-tiba dari luar datang satu cahaya. Semakin lama semakin cerah. Semakin lama semakin cerah. Semakin lama semakin cerah. Sehingga kan kata Sayyidatina Aisyah, terang benderang bilik aku ini. Sehingga kan aku nampak jarum jatuh tadi itu berkilau-kilau sebab daripada cahaya yang terang ini. Cahaya apa tuan-tuan? Itulah cahaya daripada wajah Nabi SAW. Nabi masuk bilik Sayyidatina Aisyah tuan-tuan, daripada jauh lagi Aisyah nampak dah cerah. Bila Nabi masuk saja ke dalam bilik Sayyidatina Aisyah, terang benderang bilik Sayyidatina Aisyah. Hingga kan jarum yang jatuh tadi tuan-tuan berkilau-kilau. Disebabkan piasan daripada cahaya daripada wajah Rasulullah SAW. Fa akhbirtuhu. Lepas daripada Nabi masuk, Aisyah pun nampak jarum dia. Aisyah pun ambil lah. Maka Aisyah kata, fa akhbirtu, aku pun lalu ceritalah kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, tadi jarum saya jatuh Rasulullah, cari tak jumpa. Bila Rasulullah masuk, cerah bilik ni, nampak jarum tadi berkilau-kilau. Sebab apa? Cahaya daripada wajah Rasulullah SAW. Aisyah cerita balik kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Humairah, al-wailu liman haruma nadhara ila wajhi. Kata Rasulullah, ya Humairah. Nabi panggil isteri dia dengan timbang-timbangan. Ya Humairah, ya kemerah-merahan. Kita ni panggil isteri kita, janganlah panggil masa muda dia panggil sayang, dah tua panggil mok engkau. Dah tua sikit, dah ada cucu panggil nek engkau, atuk engkau. Panggillah sayang sampai tua lah, panggil sayang. Bagi tahu kat cucu, Samad, panggil sayang atuk dia. Rasa nak termuntah pun ada tuan. Jangan gitu. Sunnah Rasulullah panggil gelaran yang baik pada isteri dia. Sampai ke wafat Nabi panggil ya Humairah. Ya Humairah tu nama timbang-timbangan tu. Ya kemerah-merahan, ya putih kemerah-merahan. Panggil timbangan ni. Siapa yang duduk di sini, yang dengar kuliah kita pada pagi ni, balik kena panggil macam mana mula-mula duduk panggil isteri dia. Tahulah tuan-tuan. Nak hidupkan sunnah Nabi, panggil sayang semula pada bini dia. Lalu Nabi pun kata, ya Humairah, al-wailu liman haruma nadhara ila wajhi. Ya Humairah, celakalah. Celaka kok mana pula tuan-tuan? Tadi duk cerita pasal Nabi datang muka berseri bercahaya, seronok kita dengar dah. Tiba-tiba Nabi kata, ya Humairah, celakalah. Liman haruma nadhara ila wajhi, kepada siapa yang diharamkan melihat wajahku, kata Nabi SAW. Sama ada di dunia ni tuan-tuan, ataupun di akhirat kelak nanti. Orang yang tak boleh melihat wajah Rasulullah ni adalah orang yang celaka. Artinya orang tidak mendapat rahmat orang yang tidak bertuah. Siapa yang tak boleh tengok Nabi ni tuan-tuan? Kalau di dunia dia boleh bermimpi Nabi dan sebagainya. Siapa yang pernah melihat, alhamdulillah. Ataupun sekurang-kurangnya nanti di akhirat, siapa yang tak pernah lihat Nabi di akhirat, maka orang ini kata Nabi SAW adalah orang yang celaka. Jauh dia daripada syafaat Nabi nanti, orang yang tidak melihat Nabi SAW. Begitu hebatnya Rasulullah. Allah Ta'ala ciptakan mukanya juga bercahaya, tapi orang ini tak dibenarkan untuk melihat wajah Nabi SAW. Maka orang ini adalah orang yang celaka, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya cukup setakat itu dulu lah. Semalam sahabat saya Ustaz Nasir kata, Ustaz boleh tak datang sini? Tazkirah sampai pukul 7. Saya kata, alamak, pukul 7 tak sempat saya. Pukul 7 ni baru mula-mula je, baru mukadimah je. Selalunya setelah ceramah saya, tazkirah selalunya sejam. Sejam lebih sikit.
Ni dekat-dekat setengah jam je tak. Macam tak apa nak cukup waktu dia. Tapi tak apa dah tuan-tuan. Dan minta maaf lah. Kalau macam tergantung sikit kita punya kuliah pada hari ni, at least kita sampaikanlah apa yang kita patut sampai. Jadi tuan-tuan, akhir sekali tuan-tuan, ini pesanan saya dan juga untuk tuan-tuan, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan berselawat. Tak adalah benda akhir saya nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan, banyakkanlah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah. Sebab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlalu banyak kelebihannya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna aulan nasi yaumal qiyamah aksiru alayya salatan. Semuanya orang yang paling banyak pada hari kiamat, yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Banyak selawat. Nabi kata orang yang paling hampir dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Nabi SAW juga menyatakan, salatan alayya yaumun, ya salatan alayya nurun yaumal qiyamah ala sirat. Nabi kata, berselawat kepadaku adalah nur cahaya. Dan cahaya tersebut akan lebih bercahaya pada di atas titis siratul mustaqim nanti. Orang yang banyak bersyafaat, orang banyak berselawat, artinya dia akan dipermudahkan Allah untuk melintasi titian siratul mustaqim. Dan lagi tuan-tuan, dalam hadis yang lain dikatakan, kasratus salatu alayya taqiyatul faqr. Memperbanyakkan selawat ke atasku boleh menghilangkan kefakiran. Orang kita rasa susah, sempit ni tuan-tuan, Allah tak ada lah PKP ni, dah sempit lah kehidupan. Banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-bakhil liman dzikirtu indahu falam yusalli alayya. Orang kedekut, kata Nabi, apabila dia dengar namaku disebut tapi dia tak nak berselawat kepadaku. Itu orang yang kedekut, bakhil. Dan Nabi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali salawat, Allah selawat kepada dia 10 kali. Kita sekali, Tuhan bagi 10. Allah selawat kepada kita. Makna Tuhan selawat artinya rahmat Allah limpahkan kepada kita 10 kali rahmat. Satu rahmat Allah pun tuan-tuan tak ada tandingan langit bumi dunia ni tuan-tuan. Satu rahmat Allah. Kalau sekali selawat kepada Nabi, Allah selawat kepada kita, yakni Allah bagi rahmat 10 kali rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, man shalla alayya hina tusbih 10 wa hina yumshi 10 adraktuhu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang selawat kepadaku 10 kali, ni sekali tuan, ni 10 kali pagi, 10 kali petang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Tak banyak tuan-tuan. Ni sekarang ni pagi 10 kali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Selawat ni macam mana selawat pun tak apa tuan-tuan. Asalkan selawat kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nak yang panjang yang pendek ikutlah tuan-tuan. Yang paling mudah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling mudah. Nabi kata siapa yang selawat kepada aku 10 kali pagi, 10 kali petang, wajib mendapat syafaatku pada hari kiamat. Tak nak lagi tuan. Tak nak lagi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan pula, man shalla alayya yaumin 50 marrah safathu yaumil qiyamah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 50 kali setiap hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib orang ni nanti, kata Nabi, safahathu yaumil qiyamah, wajib orang ni nanti boleh dapat bersafahah, boleh bersalaman dengan aku pada hari kiamat. 50 kali kita. Tak banyak pun tuan-tuan. Ya, tuan-tuan beradab dengan FB pun sejam. Sebelum tidur duduk melengok begitu pun sejam dah. Kata nak kerja duduk beradab WhatsApp tu pun 2 jam pun boleh lagi tuan-tuan. Ini selawat sekejap daripada Nabi 50 kali. Wajib syafaat, wajib bersafahah dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Nabi SAW sabda lagi, man shalla alayya fi yawmi 100 marrah qadallahu lahu 100 hajati 70 minha li akhirati wa 30 minhu lid dunya. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali. Naik sikit, dia punya ganjaran dia pun naik lagi. Siapa yang selawat kepadaku 100 kali, Nabi SAW kata, Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan 100 hajatnya. 70 hajat dia di dunia, 70 hajatnya di akhirat, dan 30 hajat dia di dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada masalah besar tuan-tuan, selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Nabi kata siapa selawat pada 100 kali, Allah selesaikan 100 hajatnya.
70 di akhirat. Kenapa di akhirat banyak? Sebab di akhirat kita lagi banyak hajat daripada di dunia, tuan-tuan. Dan 30 hajat di dunia. Tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan ada masalah, selamat. Baik, naik lagi tuan-tuan. Nabi kata, man salla alayya fi yawmin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 1000 kali, kata Nabi, lam yamut hatta yara maq'adahu yaumal qiyamah, hatta yara maq'adahu minal jannah. Orang ini tidak akan mati sebelum Allah perlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang mati senyum, muka ada senyum. Kenapa senyum, tuan-tuan? Sebab ketika sebelum mati Tuhan tunjuk dah tempat dia. Suka senyum, mati senyum. Sebab apa? Allah dah tunjukkan tempatnya dalam syurga. Kenapa? Di antara sebabnya kerana kita bersalawat kepada Nabi. Nabi kata, siapa yang selawat kepadaku 1000 kali, maka orang ini tidak akan mati sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. Ganjaran ni hebat, tuan-tuan, besar sangat. Amalan ni tak banyak, mana sedikit sahaja. Tak teruk pun nak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka rugilah siapa yang tak nak. Jadi tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau boleh adalah kaunter ni, kaunter zikir ni ya. Kan? Kaunter zikir ni belilah. Tekan-tekan pecek 1, 2, 3, 4, 5. Beli banyak-banyak. Benda ni kalau tuan-tuan nak beli, kena beli banyak-banyak. Jangan beli 1, beli 10. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan beli 1, sehari, 2 hari, hari ketiga hilang lah. Tak tahu ke mana. Benda ni 1, RM5. Kau beli banyak-banyak, boleh kurang lagi, tuan-tuan. Saya kalau sekali beli 10 ataupun 5 lah paling kurang saya beli. Sebab apa? Tahu dah. Tak berapa hari hilang. Sama juga dengan siwak. Tak lekat lama. Tasbih pun tak lekat lama juga. Jadi wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan. Saya minta maaf lah di masa tuan-tuan yang panjang. Jadi mudah-mudahan walaupun masa kita yang singkat ni, perkongsian kita supaya mendapat manfaat untuk semua. Jadi mudah-mudahan kita semua nanti dihimpunkan kelak bersama dengan Nabi kita pada hari kiamat di dalam syurga. Dan juga janganlah kita ini dijauhkan daripada rahmat Allah SWT dan syafaat Nabi kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana baik itu daripada Allah, lemah kurangan syukur kemaafan. Kalau ada salah dan silap, minta tolong diperbetulkan. Aqulu qali hadza, astaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimina muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati ma'rifatika kama nawwarta al-ardha was-sama bi nuri syamsi abadan abadan. اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم افتح علينا فتح العارفين، اللهم اجمعنا واحباب لنا في ذلك الفردوس رجوانا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.